Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Rashidah Iliana binti Rosli, nombor matrik 050220. Saya akan memberikan sedikit tazkirah mengenai sedekah membawa berkat. Okey, baiklah. Sedekah membawa maksud suatu pemberian kepada seseorang secara sukarela tanpa mengharapkan balasan dan tidak dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu, atau boleh juga diartikan dengan suatu kebajikan yang dilakukan untuk mendapatkan keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sedekah terbahagi kepada dua, iaitu sunat dan wajib. Sedekah yang bersifat wajib ialah zakat, manakala sedekah sunat ialah sedekah yang tidak dikhususkan pada kadar tertentu dan juga masa tertentu. Amalan sedekah juga merupakan satu amalan yang sangat digalakkan dalam Islam, kerana bersedekah adalah bukti kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, sedekah adalah salah satu jalan untuk mengukuhkan hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, serta salah satu cara untuk menjaga hubungan yang baik antara sesama manusia. Oleh hal yang demikian, kita akan mendapat keberkatan hidup di dunia dan juga di akhirat. Okey, Islam juga mengajarkan kepada umatnya agar bersedekah kepada semua, tidak mengira taraf sama ada dari kalangan fakir miskin, gelandangan, malahan boleh juga kepada kaum kerabat keluarga sendiri. Namun, syarat yang paling penting dalam melaksanakan sedekah adalah harus dengan niat yang ikhlas dan bukannya untuk menunjuk-nunjuk. Tambahan lagi, sedekah yang diberikan secara tersembunyi adalah lebih afdal berbanding secara terang-terangan. Sedekah yang paling baik adalah dengan menyedekahkan harta yang paling kita sayangi ataupun yang setaraf dengannya. Ini bertepatan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, kamu tidak sesekali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian daripada apa yang kamu sayangi. Surah Ali Imran ayat 92. Selain itu, bagi memastikan kita mendapat pahala sedekah yang sempurna, hendaklah kita bersedekah dengan memberikan barang-barang yang baik dan berkualiti, disukai dan disenangi oleh si penerimanya. Adalah tidak wajar sekiranya kita bersedekah dengan sesuatu barang yang kita sendiri tidak sanggup untuk menerimanya. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, belanjakanlah pada jalan Allah sebahagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik dan sebahagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu sengaja memilih yang buruk daripadanya lalu kamu dermakan atau kamu jadikan pemberian zakat, padahal kamu sendiri tidak sesekali akan mengambil yang buruk itu kalau diberikan kepada kamu, kecuali dengan memejamkan mata padanya. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi sentiasa terpuji. Surah Al-Baqarah ayat 267. Oleh itu, berusahalah semampu mungkin untuk bersedekah dengan menyedekahkan harta yang paling kita sayangi serta baik, kerana ianya dapat mengikis diri kita daripada sifat tamak dan cintakan dunia, serta dapat mendidik hati kita agar sentiasa bersyukur di atas segala nikmat kurniaannya. Mudah-mudahan ianya dapat menjadi sebahagian amalan yang menjadi bekalan kita di akhirat nanti. Sehubungan dengan itu, kita perlu mengetahui tentang kelebihan yang diperolehi melalui sedekah, sekaligus akan mendapat keberkatan hidup daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam menjalani kehidupan hidup kita. Antara kelebihan bersedekah ialah, yang pertama, meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana membelanjakan harta yang dimiliki ke jalan kebaikan. Yang kedua, melahirkan rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih ramai yang serba kekurangan daripada kita. Dan yang ketiga adalah kita akan mendapat pahala balasan pahala sedekah yang berlipat ganda di akhirat kelak. Baiklah, sebagai kesimpulannya, dapat dirumuskan bahawa sedekah merupakan salah satu cara dalam memperolehi keberkatan hidup di dunia dan juga di akhirat. Oleh itu, saya menyeru kepada semua yang ada agar menjadikan amalan sedekah sebagai rutin seharian kita.
Rasulullah SAW juga bersabda, apabila seorang anak Adam itu mati, segala amalannya terputus kecuali 3 perkara, iaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Imam Bukhari.